Selamat pagi, selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Saya Nasan Sudin dan juga ditemani oleh sahabat saya Zura. Sihat Yana hari ni Alhamdulillah. Macam mana Zura? Awak pagi-pagi ni nak menguruskan anak. Okey tak? Oh, okey lah. Sebelum saya datang ke sini, saya pastikan anak-anak semua dah bangun tidur. Kita bagi makan semua cukup kan? Tak stres? Tak stres. Berapa orang anak? 2 orang. 2 orang? Tak nak tambah? Rasanya belum lagi lah buat masa ni. Betul ke? 2 orang tak nak tambah? Dah cukup lah. Macam awak nak tambah lagi? Saya nak tambah. Saya nak 4. Saya nak 4. Ada yang macam nak sepasukan bola 9 Ya, orang. betul. Ada orang nak 9. Ada yang suka ramai anak. Dan ada juga yang memilih untuk kurang lah anak tak ramai sangat kan. Ianya bergantung kepada rezeki masing-masing juga sebenarnya. Tapi betul Zura tahu tak, setiap kali kalau saya post pasal anak, saya akan doakan dekat Facebook ke kan, saya akan doakan supaya yang di luar sana yang belum ada zuriat lagi, semoga ada zuriat, seronok macam keluarga kita orang lah. Betul. Tetapi kan ada komen ramai dekat bawah tu cakap, "Kak, tolong doakan saya dah usaha 5 tahun nak ada anak, tak dapat. Dah 5 tahun kahwin tak dapat anak. Dah 10 tahun kahwin tak ada anak." Jadi saya rasa tak tahulah. Orang yang dah kahwin lama tak dapat anak lagi, adakah itu sekarang penyakit ataupun apa, kita tak tahu apa puncanya sampai apa ramai berlakunya sangat masalah sukar untuk hamil ni kan. Sebab dalam rumah tangga pastinya bila kita berkahwin kita menginginkan cahaya mata sendiri kan, bukan setakat macam tak ada cahaya mata boleh ambil anak angkat, tapi seboleh-bolehnya kita nak cahaya mata kita sendiri. Cuma sekarang ni apa punca berlakunya masalah sukar untuk hamil. Jadi hari ini di Iris Wanita inilah yang akan kita bincangkan Yana. Betul. Tapi terlebih dahulu cerita pasal media sosial tadi kan. Jangan lupa kita ni Iris Wanita, kita ada media sosial kita ada Facebook, Instagram, TikTok and YouTube kita. Siapa saja yang nak utarakan idea, mana tahu teringin nak jadi tetamu pun boleh juga. Suggestlah diri sendiri ataupun suggest di tempat-tempat atau topik yang memang nak tahu. Saya tahu tak, saya punya pengalaman untuk mendapatkan anak yang kedua, saya dah buat IUI 3 kali. Dan orang tak faham. IUI, diorang ingat IVF sebab diorang tahu pasal nak dapatkan anak mesti IVF. IVF tu apa? Bayi tanpa uji. So tapi saya ada buat satu proses yang nama dia IUI. Jadi diorang tak faham. So saya pun terpaksa nak explain macam secara macam doktor pula nak explain. Sebenarnya banyak kan? jugalah cara yang boleh kita ikhtiarkan untuk mendapat cahaya mata kan. Ada apa? IUF, IVF. Mungkin ada cara lain lagi, saya pun tak tahulah. Okey, jadi kita akan bincangkan perkara ini sebentar saja lagi dan kita kembali bersama tetamu kita selepas ini. Itu datang macam-macam. Mungkin dia datang dengan anak, ada dengan wang duit, harta, kesihatan kan. Jadi kan sekarang kita fokuskan pasal anak lah. Yang penting kita jangan stres-stres. Sebab apa? Dengar katanya kan salah satu punca sukar untuk mendapatkan zuriat adalah stres. Tapi betul sebenarnya benda ni kan menyebabkan kesuburan dan sebagainya. Jadi kita nak tanyakan kepada yang pakar lah Yana. Jadi dekat studio kita dah ada dah sebenarnya Dr. Saleha Khalid, seorang pakar fertilities di mana? Sofia Fertility Center. Yes. Selamat datang doktor. Sama-sama. Terima kasih jemput. Cantiknya doktor. Berseri doktornya. Berseri. Doktor seronok jumpa baby selalu. Well, dekat klinik Sofia kita buat treat couple yang ada masalah kesuburan. So kita dedicated hanya buat fertility saja. So kita tak buat orang kata delivery ataupun jaga baby lah untuk ibu yang mengandung. Okey doktor, kita nak tanya, betul ke sukar hamil adalah penyakit generasi
pasangan zaman sekarang. Itu satu statement yang kuat yang berat juga nak terima. Tapi kalau kita tengok memang rata-rata masalah fertility ni adalah menjadi yang lebih common kalau dulu masa saya belajar dulu mungkin 15 tahun yang dulu kalau kita dapat statistik tu kalau 10 couple satu yang tak boleh mengandung ataupun ada kesukaran nak mengandung. Tapi sekarang ni dalam 1 daripada 7 couple ataupun ada yang kata 1 daripada 6 couple so dia dah meningkat so itu yang kita nak war-warkan, nak bagi tahu kat couple, pasangan-pasangan yang mencuba supaya jangan lambatkan pemeriksaan kesuburan mereka. Okey, adakah masalah sukar untuk hamil ini sememangnya melibatkan masalah kesuburan saja ataupun ada sebab-sebab yang lain? Dia ada faktor-faktor sosioekonomi yang lain. Contohnya sebab sekarang ni wanita bekerja juga, dia ada kerjaya dia juga. So kalau kita tengok usia wanita yang mendirikan rumah tangga dah meningkat. So kalau kita tengok nenek kita dulu masa kahwin awal. Zaman Jepun dulu, diorang 16 tahun dah start kahwin dah. Tapi kita mungkin sekarang ni generasi sekarang umur 28, umur 30 tahun baru menjejak kaki di alam rumah tangga. Sebenarnya kan doktor kan waktu bila adalah waktu yang terbaik untuk kita berkahwin dan melahirkan anak yang pertama? Itu soalan yang susah juga sebabnya bergantung pada jodoh dia bergantung kepada faktor-faktor lain. Contohnya masih nak belajar, masih nak bekerja, nak bagi semua dah establish dulu, finance semua. So nak suruh kahwin cepat pun ada banyak faktor yang kita tak boleh nak kawal. Bukannya semua wanita tu pilih nak kahwin usia 30, tapi kebanyakannya dari statistik begitulah yang kita nampak sekarang. Sebab masing-masing dah habis belajar, dah selesai, dah bekerja, dah stabil ekonomi, baru nak berumah tangga. Ada juga yang belum jumpa jodoh lagi, tapi ada juga yang dah berumah tangga awal. So alhamdulillah itu mereka punya rezeki jodoh masing-masing. So kita tak boleh nak katakan, tak boleh kata kahwin sekarang sebab tak jumpa jodoh lagi. So ada banyak faktor yang kita tak boleh nak kawal. Asalkan kita dah mengalami haid, kita dah boleh ada anak. Yelah, tapi macam memandangkan kita memang kebanyakan kaum wanita ni sibuk dengan kerjaya, belajar dan sebagainya. Tetapi mereka ini kadang-kadang terlupa tentang orang kata masalah kesuburan contohnya. Mungkin ada had umur yang ditetapkan untuk mengandung. Maksudnya kalau seseorang wanita itu umur berapa yang sepatutnya mereka perlu mengandung selepas berkahwin tu? So kalau kita tengok kesuburan wanita, yang uniknya wanita ni, kita dilahirkan dengan semua telur-telur yang kita perlukan seumur hidup. Berapa jumlah? Berapa jumlah dia? Purata. So masa kita dekat dalam perut ibu, purata dalam relatively dalam 3 hingga 4 juta telur. So tapi setiap tahun dia akan merosot, menurun. So bila kita di alam, bila kita balik, bila kita dapat first period, jumlah telur kita dalam 300 hingga 400 ribu. So bila kita menopause, bilangan telur kita ada kurang dalam 1000 macam tu bila nak menopause. Kalau kita menopause, kita masih ada telur. Masa kita nak menopause, masa tu telur kita akan turun, kurang mendadak sehinggalah kita tak ada telur dah. Maksudnya kita dah tak period. So kita tak buat telur yang baru. So kalau kita ikut graf pada usia umur 28 tahun, bilangan graf kita akan turun, tapi dia akan turun dengan lebih mendadak pada usia 35 tahun. 35 tahun ke atas. Okey, sekarang ni saya baru nak tanya soalan. Kalau kita berkahwin, seawal mana kalau suggestion doktor untuk kita mendapatkan anak pertama? So selalunya bila kita tengok couple-couple, jaranglah mereka kahwin dia merancang dahulu. Teramat jarang, walaupun ada. Okey. Kebanyakan yang berkahwin dia dah tak ada ambil perancang, dia nak mengandung, dia nak mencuba, tapi mungkin dia punya ikhtiar dia tak adalah macam nak check waktu subuh bila, nak kerap bersama, dia just like take it easy. Kalau ada. Tapi bagi couple yang dah berumah tangga dan mencuba untuk mengandung, mungkin dalam masa setahun mencuba tapi tak ada rezeki lagi, masa tu kena pergi check. Tempoh dia setahun. Provided, check tu kalau check siapa?
dua-dua suami dan isteri. Tak boleh isteri je. Sebab kita nak kena tahu suami dia pun memainkan peranan penting ya. Seperti dia punya bacaan air mani dia, sperma, bilangan sperma, pergerakan dia, ya, bentuk sperma. Sebab dia juga adalah penentu sama ada perlu buat rawatan pun ataupun tidak. Jadi apa pandangan doktor tentang sesetengah kaum lelaki yang kerap kalilah bila berlakunya masalah sukar untuk hamil, selalunya kaum wanita yang akan dipersalahkan kan, nak dikatakan mandul dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kaum lelaki dan wanita juga kedua-duanya juga kerap mengalami masalah kesuburan kan. Jadi melibatkan kaum lelaki dan juga wanita. Apa pandangan doktor mengenainya? So itu memang stigma yang dah lama dah, orang kata dah terpahat ya. So kita nak cuba undo that, macam mana kita cuba nak elakkan tu berlaku. So bila couple tu nak book, dia nak buat appointment, temu janji, kita kata suami datang sekali ya. Suami dah buat ujian, kita ajak puan dan suami datang ya. Sebab kita nak pastikan bila kita periksa tu, kita nak tengok suami dan isteri. Dan ramai juga yang ingat ramai yang kata suami kata kat dia, you check dululah, you dah settle baru I datang. Dia tak macam tu, dia macam menari. Dia tak boleh nyari seorang-seorang, dia kena ada suami juga. Kalau tak tahu nak tango kat mana. So masa hari pertama temu janji tu, selalunya kita dah buat ujian sperma, kita dah buat ujian ultrasound scan, nak tengok keadaan suami dan juga isteri. Dan baru kita tahu nak buat rawatan ke arah mana, kalau perlu. Jadi kedua-dua ni perlu memainkan peranan lah. Tak boleh like si isteri je yang datang kan, buat rawatan dan sebagainya. Suami juga perlu memainkan peranan yang penting lah. Okey, baiklah, banyak lagi persoalan yang ingin kita tanyakan dan ajukan kepada doktor. Tapi apa pun sebelum itu, kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Hai, nama saya Nina Farisha. Umur saya 25 tahun dan saya berasal daripada Johor Bahru. Eksotik pada umur 18 tahun dan punca dia sebab suami saya, dia time saya kat college dulu, dia ada bawa haiwan-haiwan eksotik untuk kita orang punya presentation. Saya tak ingat subjek apa, rasanya subjek bahasa Inggeris kot. Lepas tu dia bawa lah untuk present benda-benda gitu, macam hobi kita. Jadi dia bawa, start daripada situ saya jadi berminat dengan haiwan-haiwan eksotik sebab dia orang tak macam yang saya fikir. Dia orang tu dia orang tu garang ke, macam berbisa, semua benda berbisa. Start situlah saya mula-mula kenal dengan dia orang. Ya, salah satu me time saya adalah lepak lah, macam spend time dengan haiwan. Saya bukan tak perlu macam belai-belai ke apa. Janji saya boleh nampak dia orang depan mata ke, dia orang gerak-gerak ke apa semua tu. Tu dah kira macam me time saya lah. So, setiap orang memang ada hobi dia sendiri dan setiap hobi ada risikonya sendiri. Contohnya macam kalau kita berminat race car ke ataupun motor kuasa tinggi kan, semua ada risiko dia sendiri. Jadi saya rasa bukan ada masalah kot kalau saya minat benda-benda macam ni. Dulu salah satu fobia saya adalah ular sebab saya pernah berenang, saya nampak ular dalam air. Jadi saya jadi fobia. Lepas tu lama jugalah saya takut dengan benda tu. Tapi semenjak saya masuk college, lepas tu suami saya bawa ular tu, jadi saya macam slow-slow cuba beranikan diri nak buang fobia tu. Jadi first saya akan pegang dia punya sisik ke. Saya tak pegang terus ular tu. Saya pegang sisik dia slow-slow. Dia kena selalu belai, selalu main lah. Sebab ular ni dia tak kenal tuan. Jadi kalau dia jinak, maknanya dia jinak dengan semua orang. Kecuali kalau kita selalu perobok-perobok dia. Saya harap orang-orang yang penggemar haiwan yang bukan eksotik, dia akan terima bahawa ada orang yang minat haiwan eksotik. Dan tak semua haiwan eksotik sebenarnya, dia tak semua yang macam garang ke, macam berbisa ke. Kita kena study diorang, baru
baru kita akan faham. Kembali lagi dalam Iris Wanita bersama saya dan juga Yana. Kita nak sambung topik kita pada hari ini, iaitu masalah sukar hamil, apa puncanya. Baik doktor, seperti yang doktor tahu, ada setengah wanita yang periodnya teratur, datang bulannya teratur, tapi masih lagi mengalami masalah sukar untuk hamil. Jadi apakah puncanya? Adakah period ini sebenarnya memainkan peranan juga? Ya, betul. Period tu memainkan peranan, sebab bila kita tahu period tu teratur, maksudnya ada ovulasi berlaku. Maksudnya ovulasi tu maksudnya ada telur matang, telur tu dilepaskan, dan 2 minggu lepas tu selalunya wanita akan dapat period. So bila kita randa regular, maksudnya kita tahu ada telur yang besar, ada yang telur yang dilepaskan, ya. Tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang kita tak tahu. Contohnya sama ada tube dia tersumbat ke, ya. Sama ada dia ada penyakit dia panggil endometriosis. Orang selalu kata endo, ya. Ataupun faktor lelaki. Ya, faktor sperma, bilangan sperma, ya. So itu yang kita galakkan untuk datang cek. Ya, selepas mencuba setahun tapi tak ada rezeki lagi, period teratur okey je. Tapi kenapa tak ada rezeki lagi? So that's when kita minta couple datang, ya. Tapi ada juga, ya, sebahagiannya yang kita cek semuanya normal. Semua normal tapi tak ada rezeki lagi. So ini dipanggilkan sebagai unexplained subfertility. Maksudnya kita tak boleh nak explain secara saintifik. So kita lamsam dalam bawah topik ni. Tapi kalau kita tengok dari segi ujian-ujian yang ada, nak cek kenapa dia tak ada rezeki lagi, terhad, ya, dari segi sama ada kita tak boleh nak cek sperm tu jumpa tak telur bersenyawa tak ke, sperm tu pergi mana, kita tak boleh nak tahu. So bila dah bersenyawa tu, dia membahagi tak embrio tu, ya. Dia menempel tak kat dinding rahim, yang tu kita tak boleh cek. Sampailah tengok dia period datang ke tak, baru kita boleh tahu. So that's why kita tak boleh nak explain completely. So dari segi ujian sains tu masih limited. Itu kalau berkaitan dengan kaum wanita lah. Tetapi kalau macam kaum lelaki, doktor, adakah macam setiap kali berlakunya bila datang ke klinik doktor untuk melakukan ujian, adakah doktor akan melihat daripada segi jumlah sperma itu ataupun kekuatan sperma itu, atau bagaimana? So ujian sperma yang kita buat kat klinik kesuburan, dia lebih kepada kuantitatif punya assessment. Dia tengok bilangan dia berapa banyak. So tengok sperma tu bergerak ke tak, dia bergerak ke hadapan ke bergerak setempat. Tu pun ada juga. Itu macam mana tu doktor, yang bergerak ke hadapan dan setempat tu? So dia tengok bawah mikroskop. Tak ni kan, tak sempurna kan. Ya, maksudnya pergerakan dia sebab kita nak sperm tu dia perlu bergerak di dalam rahim, dan dia perlu cari tube fallopian tu kat mana, kan. So kalau dia bergerak, dia tak berkesan, yang pergerakan yang tidak bermanfaat dalam segi mencari telur tu. So dan pergerakan dia dari segi situ, kita rasa sperm tu tak mungkin kurang kemampuan untuk bersenyawa dengan telur tu. Begitu juga bentuk sperma tu. Contohnya kepala dia, ya, leher dia, ekor dia. Kadang-kadang kepala tu kecil, ya, ataupun ada 2 kepala ke dalam sperma tu. So dia tak boleh nak bersenyawa dengan telur tu dengan baik. Maksudnya sperma itu tidak berkualiti. Untuk bersenyawa dengan telur tu. Tapi assessment kita lebih pada kuantitatif, ya, maksudnya berapa bilangan, berapa peratus yang bergerak, ya. Dari segi keupayaan sperma tu bersenyawa tak dengan telur tu, itu adalah lebih daripada dalam makmal IVF kita boleh nampak lebih daripada situ. Okey doktor, sebelum kita pergi ke orang kata proses IUI ataupun seterusnya, doktor suggestkan adalah kita patutnya ikhtiar untuk mendapatkan anak secara normal. Mungkin doktor boleh bagi, saya tahu semua orang faham pasal konsep ni, tetapi mungkin doktor boleh bagi tips, okey, secara sihat dan secara tepat, macam bila waktu bersama, apabila waktu
haid, mungkin doktor boleh kongsikan kat luar sana. Okay, so bagi couple yang ingin menimang cahaya mata ataupun orang panggil TTC lah so katakanlah period dia regular, dia tak ada masalah cyst ke sebelum ni, fibroid ke contohnya, dan bagi suami tak ada masalah kesihatan yang lain, so untuk mereka mencuba, kita minta dia mencuba at least setahun. Okay. Setahun normal. Setahun secara normal. Secara normal. Okay. So bagi wanita yang usianya 35 tahun ke atas, mungkin 6 bulan mencuba. Okay. So bila kita kata mencuba secara natural atau secara normal, macam mana? So basically kita nak minta dia bersama dalam seminggu tu 2 hingga 3 kali. Okay. Ada juga yang kata, doktor kami hanya boleh bersama masa waktu subuh saja sebab jadual pack ataupun komitmen sukar nak bersama satu, dan seminggu tu sukarlah 2-3 kali. So isunya adalah boleh masa waktu subuh. Isunya ialah kadang-kadang masa waktu subuh tu tengah pertengahan kitaran kita, masa itulah ada meeting, masa itulah ada komitmen lain ataupun masing-masing penat. Okay. So that's why terlepas telur tu. Macam mana kita nak tahu waktu tertentu? So dia basically kita boleh tengok dari segi simptom secara natural. Macam keputihan tu, orang kata untuk wanita masa waktu subuh dia keputihan dia macam putih telur contohnya. Okay. So ataupun kita boleh check dengan air kencing, dia panggil OPK. Ada strip dia, kita tengok ada tak ovulasi akan berlaku. Okay. So tapi kita tahu telur tu hanya available 24 jam je. So dia mahal. Telur ni mahal. Sebulan satu je telur. Okay. Tapi sperma dia boleh berada dalam rahim sampai 5 hari. Okay. So you tak perlu bersama masa hari waktu subuh, masa hari waktu ovulasi tu sahaja. So kalau you bersama 2 hingga 3 kali seminggu, so dia ada balance sperm tu. Chances. So kalau Chances tinggi. Chances insyaAllah tinggi. So itu yang direkomendkan. Dan couple yang mencuba pun dia tak stres sangat. Oh hari ni bang, hari ni kena sebab hari ni double line, masa ni ovulasi. So dua-dua stres. So dia dah tak boleh, tak rasa macam natural bila nak bersama. So dia rasa macam satu perkara yang berat nak buat, ataupun dia tak boleh nak rasa macam bersama secara biasa lah. Macam tu. So dua-dua stres. So kita kena faham couple yang nak mencuba ni, nak mengandung ni, mereka dah stres. Balik kampung orang tanya, kau bila lagi? Kedua je ke? Pergi mana pun kawan panggil reunion, nak jumpa pun fikir 2 kali. Orang nak tanya, so diorang dah stres. So bila dia nak waktu tertentu untuk bersama tu, lagi tambah stres dia. So untuk elakkan tu atau untuk kurangkan tu, maybe dalam seminggu tu just bersama 2-3 kali. Dan kita tahu sperma boleh tunggu lama sikit dalam rahim. So at any time bila telur tu dilepaskan ataupun ovulasi berlaku, 24 jam sperma dah standby. Sebab 5 hari boleh. Betul, 5 hari sperma tu boleh ada dalam rahim kita. Okey doktor, ada setengah pasangan yang berancang yang ingin mendirikan rumah tangga, dan mereka ni pada awal-awal lagi dah mengambil asid folik. Kerana kebanyakan para remaja kita ni berfikiran mengambil asid folik tu adalah untuk kesuburan. Pada pandangan doktor, adakah benar perkara ni sebenarnya? Okey, ramai orang kata asid folik ni adalah pil subuh. Tetapi sebenarnya asid folik ni adalah untuk suplemen untuk bayi tu, ya. Dia bukannya untuk kesuburan. Okay? So asid folik ni adalah untuk mengelakkan bayi tu mengalami masalah saraf tunjang dalam belakang. Dia panggil spina bifida. Okay? Dan digalakkan ambil 3 bulan sebelum mengandung. So that's why ada couple yang dah sebelum berumah tangga dah ambil asid folik sebab dia kena 3 bulan. Ideally lah ni macam ikut recommendation. Okay? Tapi dia tak menaikkan kesuburan seseorang wanita. Tidak. Tapi ada juga wanita kata, doktor saya tak cukup 3 bulan ni, macam mana, kena ambil perancang ke? Tak apa, ambil je lah asid folik masa tu, masa teringat. So dan ideally dalam 3 bulan sebelum mengandung dah ambil dah asid folik untuk kurangkan risiko masalah saraf tunjang bayi tersebut. Jadi kita kena perbetulkan lah kan, asid folik tu bukan untuk kesuburan tetapi untuk mengelakkan berlakunya masalah kepada bayi kan. Betul. Macam tu. Okey, banyak lagi yang kita nak tanyakan pada doktor dengan perbincangan kita pada hari ini. Menarik sangat kan Yana kan? Tapi sebelum tu kita nak tengok bingkisan yang telah disediakan ini. Apa kata kita saksikan? Seorang
figura hebat, bekas ratu gimnas berirama negara, Dr. Farahani Imran mencipta sejarah apabila muncul atlet pertama dilantik sebagai Profesor Madya dalam bidang perubatan. Zaman sekolah, walaupun saya minat sukan, saya juga mempunyai minat dalam seni dan juga akademik. Maknanya otak saya ni dia macam berbelah. Tapi itu pada saya happy. Ada semua orang kata kena fokus kat buku. Jangan buat sukan sebab sukan tu buruk. So ada pelbagai. Tapi saya balik pada sokongan ibu bapa. Ibu bapa memang telah make sure abang saya dengan saya faham kalau kesihatan fizikal tu dan kesihatan mental adalah bersama. Lebih membanggakan apabila Profesor Madya Dr. Farahani turut menyumbang semula kepada pasukan gimnas negara. Pada Sukan SEA 2017, beliau menjadi pengurus pasukan gimnastik dan berjaya bawa pulang 8 pingat emas. Bila dari dunia sukan dan dunia perubatan, sebenarnya dunia perubatan ni saya pencuri dunia education juga sebab saya bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai seorang pencara. Jadi kerja saya ada 3. Ada kerja hakiki, tugasan hakiki. Klinikal iaitu jumpa pesakit. 2 iaitu akademik, mengajar student-student iaitu fakulti pergigian, fakulti perubatan dan yang last sekali adalah penyelidikan, research. Jadi sebenarnya banyak ciri-ciri dan tugasan hakiki kita dan tanggungan kita. Tapi asalkan kita enjoy, kita happy, alhamdulillah. Ini membuktikan bahawa sukan penting dalam membina watak dan membentuk individu mahir dalam pelbagai bidang, juga menjadi aset di tempat kerja. Cara mengendalikan diri telah dibawa dari dunia sukan ke dunia perubatan. Sebab pengendalian diri dari segi seorang profesional sama sangat dengan pembawa diri seorang atlet yang berjaya. You kena tahu bila masa untuk you menjadi big star. Kadang-kadang you kena tahu bila you kena step back, orang lain pula kena diberi peluang. Menurut Profesor Madya Dr. Farahani, pendorong utama beliau adalah keluarga, terutama ibunya. Dalam hidup ni, saya dapati sokongan daripada social support tu amat penting. Yang saya bersyukur memang ada mak saya yang telah menjadi teladan yang bagus. Walaupun kita bercanggah pendapat, yang penting kena ada saling hormat-menghormati. Jangan kita anggap kita selalu sahaja yang betul. Dalam hidup ni, ya, confident adalah confident. Tapi kalau ada orang beri teguran pada kita, first kali kita jangan take it personal. Ya, kita dengar dulu. Lepas tu kita buatkan analisa sendiri. Pegang cermin tu, adakah benda tu betul ke tidak? Apa yang dikatakan betul ke tidak? Jawapannya senang, ada 2 hala. Kalau betul, improvekan diri. Sukan ibarat alat dan medan mengenal pasti karakter seseorang serta peluang untuk memperbaiki diri kepada versi lebih baik. Konsep utama adalah bukan hanya mengenai kemenangan. Ini adalah mengenai sikap dan watak semata-mata. Tapi pada saya, kejayaan saya yang paling saya dapat daripada sukan adalah pembentukan karakter saya dan pembentukan seorang yang menghargai segala nilai, segala lapisan masyarakat. Dalam hidup kita perlu evolve, kita perlu improvekan diri, memperbaiki diri. Macam dalam bilik ni sendiri 10 tahun lepas, mungkin kita orang berbeza, kita pendapat berbeza, tapi itulah keindahan hidup. Kita perlu memperbaiki diri sentiasa. Dia, Profesor Madya Dr. Farahani Imran. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Aris Wanita. Siapa yang tak tahu kita punya topik hari ini memang best. Topik kita adalah sukar hamil. Apa puncanya? Ya, Dana, siapa yang terlepas? Alah, baru tertukar TV1. Iris Wanita baru teringat. Ada tak siaran ulangan? Ada. Petang ni kita ada siaran ulangan di Best TV pukul 4 petang. Dan malam ni juga kita ada ulangan di TV1. TV1 jam 11 malam. 11 malam. Tapi kita masih lagi dalam topik ni dan kita nak sambung, nak tanya
tanya dengan doktor. Doktor, tadi selain kekurangan faktor ilmu untuk melayari rumah tangga dan merancang untuk mendapatkan anak, kurang kekerapan bersama suami isteri. Apa lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan punca kita susah nak hamil? Nak mengandung. So dia ada banyak faktor ya. Ada faktor wanita dan juga faktor lelaki. Okay? So faktor wanita yang biasanya kebanyakannya adalah apa yang kita panggil PCOS ataupun polycystic ovarian syndrome ya. So ramai wanita yang mengalami period dia tak menentu antara simptomsnya. So di situ yang bila kita periksa mereka ada PCOS. Ada juga yang mengalami period yang teramat sakit ya, yang sengguguk yang kuat sangat sampai kena MC, sampai kena pergi klinik ataupun hospital dapat jab untuk tahan sakit. Antaranya disebabkan oleh endometriosis ya. Ada juga disebabkan oleh macam tube dia tersumbat, jangkitan ya. So itu antara faktor wanita ya. Tetapi ramai juga ya, dalam 30% mengalami disebabkan oleh faktor lelaki ya, di mana kurangnya bacaan sperma, bilangan dia, pergerakan dan bentuk sperma. So that's why kita nak galakkan couple untuk datang bersama. Suami dan isteri kena check, dua-dua kena check. Jadi faktor yang saya pernah dengar yang katanya sebenarnya dia tak bersama pun sebab dia tak dia tak boleh nak bersama sebab dia mengalami apa yang kita panggil vaginismus ya. So itu adalah perkataan saintifik, tetapi apa yang berlaku ialah bila couple tu nak bersama melakukan hubungan suami isteri, isteri mungkin teramat-amat takut dan berlaku kekejangan di otot vagina ya, di faraj, di mana dia tak boleh nak menerima apa-apa penetrasi. Termasuklah jari ataupun cotton bud ke, kadang-kadang teramat-amat kejang ya, di mana dalam perkahwinan mereka cuba bersama tapi tak boleh, setiap kali nak bersama tak boleh bersama. Okey, so itu antara perkara yang kadang-kadang kita jumpa dalam klinik kesuburan ya. Couple kata kami sebenarnya doktor dah 5 tahun berumah tangga, ada yang 10 tahun berumah tangga tapi tak pernah bersama sebagai suami isteri. Itu kes-kes yang paling pelik. Dia tak pelik tapi kebanyakan couple tak tahu ke mana nak jumpa kat siapa. Kalau cerita kat mak ayah pun salah, nak cerita kat kawan pun salah, nak cakap dengan doktor pun segan. So nak datang kat klinik nak jumpa doktor tu pun dah perlukan semangat yang kuat nak atasi rasa malu, rasa salah ya. Tapi sebenarnya dia adalah medical condition, dia adalah sejenis penyakit yang memerlukan bantuan secara fizioterapi, secara counselling, kadang-kadang perlu rawatan medikal seperti suntikan ubat botox supaya muscle ataupun otot tu dia tak kejang. So itu antara yang kita kerap juga jumpa. Kalau dalam seminggu tu ada 1 atau 2 couple yang ada mengalami masalah ini. Dalam seminggu ada 1 atau 2 couple? Ya. Kira banyak juga lah yang mengalami masalah yang macam ni kan. Okey doktor, kita nak korek sikit lah. Kita nak tahu pasal doktor dalam bidang nak dekat 20 tahun kan. Mungkin 15 tahun. 15 tahun Okey, 20 tahun. Lama juga tu, nak dekat 15 tahun kan. Okey, mungkin doktor boleh share pengalaman, satu pengalaman yang doktor rasa paling rare sekali doktor pernah jumpa pasal kes kehamilan ni. Nak hamil. Tapi pelik sangat. Tapi kita pun tak pernah dengar. Tu banyak tu, saya pun tengah fikir yang mana satu ni. Pilih satu je doktor. Sebab kalau kita tengok pasal couple yang vaginismus contohnya mereka dah berumah tangga dah 15 tahun so umur pun mungkin dah 39 tahun by the time dia datang. Tapi mereka masih pasangan sayang menyayangi cara mereka. Dan mereka kata tak apalah doktor, kami terima, kami nak anak sahaja, kami nak menimang cahaya mata. So kita pun buat ujian saringan kesuburan semua and then lepas tu kita kata kita nampak ada masalah sperma juga, ada masalah telur juga. So di situ kita buat bayi tabung uji, IVF, rawatan IVF. Alhamdulillah selepas mereka buat kali kedua letak embrio tu baru melekat. So baru-baru ni mereka message bawa tunjuk gambar anak.
So alhamdulillah dah bersalin dah setahun lebih dah anak tu, alhamdulillah. So itu antara saya rasa mungkin satisfaction yang kita sebagai doktor, sebagai bila couple kata terima kasih. So alhamdulillah itu sebenarnya usaha mereka yang tak putus asa. Ada juga yang satu another couple, suami datang, isteri pun datang, isteri ada fibroid. Suami kita buat ujian sperma, tiada sperma dalam air mani. Dia panggil azoospermia. So tak tahu sebab bila bersama air mani tu keluar biasa saja, ada air mani, tapi bila tengok bawah mikroskop tak ada sperma dalam Jadi air yang mani. macam tu doktor adakah ada rawatan untuk ni sperma? So basically kita nak tengok sperma tu kat mana. Adakah dia tersumbat dekat dalam zakar ataupun testis lah. Okay. So kita buat pemeriksaan seterusnya di mana kita terpaksa buat pembedahan kepada testis tu. Ambil sperma kat situ. Mungkin dia tersangkut dekat situ, tersumbat. Dia tersumbat kat situ. Tetapi isunya ialah sperma dekat testis tu dia tak sematang sperma yang di air mani. So dari situ kita terpaksa buat rawatan, tabung uji. Dan daripada banyak-banyak telur isteri dia, sperma hanya mampu bersenyawa. Daripada 15 hanya 3 sahaja yang bersenyawa. So bila dekat situ kita dapat satu lah embrio tu, yang satu tu lah yang melekat. So alhamdulillah, so memang banyak ujian. So yang isteri kena buang fibroid, kena buat operation sebab fibroid dia besar. Yang suami pun kena buat pembedahan kat testis tu So ramai lelaki bila kita kata kena buat pembedahan kat kawasan situ dan semua rasa dah teragak-ragak jugalah nak buat tu. So makan masa untuk couple tu datang. Kalau tengokkan dalam 2-3 tahun juga baru dia completekan semua rawatan tu. Satu-satu dia buat. Baik. So apa yang kita nampak dekat sini, masalah sukar kehamilan ni bukan di sekadar kita tidak ada telur, period kita tidak teratur. Mungkin ada benda yang kita rasa macam kita tak tahu, mana tidak ada bersama tidak ada berlakunya Perjumpaan dia, persenyawaan kan. Betul. Dan juga ada juga suami pun sebenarnya ada ada operation nak kesuburan juga Betul. Tapi apa pun orang kata, kalau kita nak mendapatkan zuriat, sebab itulah kita kena bersama-sama lah. Dan kita perlu menjalani rawatan. Buang perasaan malu tu kan untuk mendapatkan zuriat. Okey, apa pun kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini di Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita telah pun sampai di blok yang terakhir. Jadi kita cepat-cepat nak buat lagi perbincangan kita ni Ana. Okey doktor, selalunya masalah kesuburan ni antaranya adalah lifestyle kita. Jadi apakah yang mungkin doktor boleh berikan tips ataupun pendapat kepada mereka di luar sana mengenai pemakanan yang mungkin boleh diamalkan bagi mengelakkan berlakunya masalah kesuburan, ataupun pemakanan yang mungkin boleh menggalakkan lagi kesuburan kita? Itulah macam-macam jenis orang kata makan ubi lah, orang suruh makan inilah itulah tapi yang paling penting adalah makan makanan yang sihat. Kita tak ada dari segi medical, kita tak ada kata kena makan ni, jangan makan nenas lah, tajam lah apa. Tapi yang paling penting adalah makan makanan yang sihat, ada berat badan yang normal itu sahaja. Kurangkan makanan yang banyak gula Maksudnya makanan yang sihat tu makanan yang jangan banyak gula, banyak processed food macam burger ke hot dog ke so itu yang kalau kita minta kurang. Selain pada tu makan untuk wanita yang nak mengandung, ambil folic acid, vitamin D tapi kita tak ada spesifik makanan makan yang ni, jangan makan yang tu. Okey, selalunya kan doktor bila kita ni merancang untuk mendapatkan zuriat, ada setengahnya macam cakap kalau kita nak anak lelaki kena banyak makan daging merah, kalau nak anak perempuan banyak makan ikan. Adakah benda ni mitos ataupun sebenarnya ia memang memainkan peranan? Unfortunately dia adalah mitos dia tak betul. So ada juga yang kata, doktor kalau saya nak anak lelaki, maksudnya saya aim waktu ovulasi tu saya kena bersama sebelum ovulasi. Betul tak? Sebab sperm yang Y tu dia tak berat sangat. So bila dia sampai dah ovulasi tu berlaku. Something like that. Tentu sekali. Ada juga kata
That's why. hari ovulasi baru bersama. So itu pun sukar juga nak dari segi medical tak ada apa-apa kajian yang menunjukkan yang tu. So ramai yang tanya doktor macam mana nak anak lelaki, macam mana anak perempuan, semua tu kan. Untuk kami kata keep on trying sampai dapat. Macam tu So, juga tak ada dengan cara kalau yang lain. nakkan anak kembar pun tak ada cara. Tak ada. Kalau Secara dia natural, secara naturally, secara semula jadi tak adalah jarang sebab setiap kitaran tu ada satu telur yang besar unless telur tu yang menjadi embrio dia sendiri yang terpecah dua. So tu kalau tengok dari segi family, kalau ada family history mungkin ada chance ataupun peluang tinggi sikit daripada mereka yang tak ada family history yang anak kembar. Tapi semestinya rawatan fertility ni dia akan menyebabkan kembar, boleh ada risiko kembar Tapi sebenarnya dari segi medical, doktor semua kalau boleh tak nak kembar. Kalau boleh nak anak seorang. Kenapa, doktor? Kenapa tu, doktor? Biar anak tu sihat, ibu tu sihat. Sebab bila kembar, dia ada banyak risiko kepada anak dan juga ibu. Paling yang kita risaukan contohnya risiko kembar tu, bayi tu ada seorang dalam perut ibu, seorang bayi tu besar, seorang kecil. Ataupun bersalin awal, pramatang yang teramat. Sampai kena duduk NICU lama. So dia akan memberi kesan kepada pembesaran otak bayi, kesihatan paru-paru bayi tak matang lagi. So macam-macam ubat kita kena bagi. So sebenarnya kita nak ibu yang sihat dan anak yang sihat supaya keluarga tu sejahtera lah seperti yang kita nak. Tapi bila kembar, risiko tu tinggi. In fact kalau kita tengokkan KPI rawatan fertility, dia nak single pregnancy, bukan twin. Walaupun orang kita suka sangat nak twin sebab dia nak sama-sama, baju sama-sama. Macam tu. Tapi tak tahu risiko dia tinggi kan. Okey doktor, kita pun dah tinggal di Berbaki penghujung. beberapa minit saja lagi. Kita nak tahu sedikit tips lah pada doktor. Mungkin ada pemakanan apa yang kita elakkan ataupun apa saja tips Pesanan untuk mereka yang mungkin malu nak datang ke klinik. sedang berusaha betul. kan. Macam mana? So basically apa yang kami nasihatkan untuk couple di luar sana, bagi mereka yang berusia kurang daripada 35 tahun, bila mencuba minta mencuba sebaiknya bersama 2 hingga 3 kali seminggu, okey. Dan bagi masa dalam setahun. Okay. Tetapi kalau period tu tak regular, ataupun ada masalah lain sebelum ni, ada cyst ke, ada fibroid ke, dan usia 35 tahun ke atas, untuk minta datang 6 bulan selepas mencuba. Okay. Saya nasihatkan jangan putus asa, jangan sekali-sekali putus asa. Kuatkan semangat, dapatkan positive vibes. Kalau ada apa-apa risau, boleh je datang jumpa doktor, tak ada masalah. InsyaAllah. Yang penting jangan malulah kan. Betul. Datang jumpa doktor, bukannya masalah kesuburan ni sesuatu masalah yang memalukan kan. Bila kita berusaha tu sebenarnya itu adalah lebih mulia kan. Jangan stres-stres kan. Apa orang cakap itu peduli. Sebab apa tadi doktor cakap, rezeki. Kita usaha macam mana pun, kalau Allah tak bagi tak jadi juga kan. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih pada doktor sudi luangkan masa dalam Aris Wanita. Dan kita macam mana ni, saya tambah anak lagi ni. Selepas ni awak pun boleh lagi ni jumpa doktor. Macam saya dah tengok doktor cakap tadi macam-macam. Sebab apa, usaha tanda kejayaan. Produser kita Kak Ada cakap. Jadi kita kena berusaha. Okey, balik ni boleh lah. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana menemani kami sepanjang 1 jam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hadapan saya.